lagi. Belum kawin lagi. Belum kawin lagi. Enggak salah. Ada salah. Katanya tanya sini apa yang bersangkutan? Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya tentang binatang babi. Macam dekat Sabah ni kan, dia punya budaya kebudayaan dia dah macam dah campur gaul. Ada yang moyang dia, ada moyang dia punya sahaja keluarga, ada yang bukan agama Islam, ada agama Islam kan. Jadi kan ada satu cerita macam ada satu perkawinan melibatkan saudara-mara yang bukan Islam. Lepas tu memang makanan memang diasingkan lah. Tapi pada masa yang sama, diorang ada buat babi panggang lah. Lepas tu asap dia tu kan, macam mana tentang masak dia? Kalau misalnya terkena dengan kita sama dengan teridu atau terkena di baju, macam mana tu kalau Asap je kan? asap? Sebab kata sekarang ni kalau kita daripada Kota Kinabalu daripada mana ingin ke sebelah pantai barat Sandakan, terus kita akan lalu Pulasang, Bukanau. Di sana tempat ada dipanggil Sinar Bakas atau pun babi hutan. Jadi macam mana tu? Macam sekarang pun contoh macam di shopping mall pun ada juga contoh macam di Singapore, kan ada jual babi tu kan. So macam mana pun dia kalau kita lalu kedai tu, so apa masuk dia kena keluar kan dari kedai tu, macam mana bau dia pun akan keluar. Okey, kita boleh tahan ke asap tu? Kalau macam yang banyak tu kan. Kita tak boleh tahan. Islam tidak pernah menyusahkan. Boleh faham? Islam tidak pernah menyusahkan. Tapi kalau macam ada jalan lain, kita jangan lalu. Ada jalan ni kan? Dia kaedah dia. Islam tidak pernah menyusahkan. Kalau kena juga, apa salahnya? Macam kalau kita lalu, kita boleh tutup tingkap kan. Tapi kalau macam tak sengaja, tak sengaja tidak ada masalah. Kalau yang macam ambil bau dia Ustaz. Kalau yang pasal ambil bau, saya sebenarnya cerita ni, saya bawa balik dari Bangkok. Saya bawa balik dari Bangkok minggu lepas saya ada di Bangkok 10 bulan. Saya pergi satu tempat nama Baitek. Baitek ni satu pusat convocation yang besar di Bangkok, paling besar, antara yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi tempat orang Bangkok ni dia ada komuniti Islam. Jadi dalam banyak corner food corner ni, dia ada kedai Muslim yang halal. Ada satu kedai. Dalam banyak-banyak ni, sini ada kepala babinya, ada gulai, ada soto babi, ada soto perut. Dia tulis lah, soto perut babi kan. Sampailah Islam. Kita boleh beli yang Islam halal. Cuma soalan dia, sudu dengan pinggan tu dia bercampur. Jadi macam mana hukumnya? Ulama Thailand dia mengeluarkan fatwa. Kita menggunakan ketika ni kita menggunakan istilah yang mana mudah untuk menjaga minoriti Islam. Dalam 5-60 gerai itu ada satu Islam. Kalau tidak letak, tidaklah ada makanan halal. Sendiri kita letak untuk menjaga komuniti Islam. Jadi kerana keterpaksaan ini, kita boleh dua jalan. Pertama, kita mengelak. Kita guna tangan, tak payah guna sudu. Kalau pinggan, kita pakai polystyrene. Satu cara. Ataupun kalau terpaksa guna juga pinggan ataupun sudu. Maka ketika itu ulama Thailand mengharuskan penggunaan pinggan dan sudu. Asalkan ianya dibasuh. Bukan maksudnya dibasuh 7 kali. Dibasuh sekali pun sudah memadai. Menggunakan tidak pernah semestinya disama. Menggunakan mazhab Maliki ketika itu. Islam kalau dalam keadaan ini dia memudahkan. Tidak ada masalah. Jadi saya pun bila saya tanya kita, dia kata ulama Thailand memudahkan fatwa macam tu. Jadi kita pun terima secara hati terbuka. Sebab nak menjaga komuniti. Menjaga komuniti itu lebih penting daripada membasuh najis tu. Lebih penting sebab ada hukum, ada pendapat yang mengatakan basuh sekali dah kira cukup. Sama juga dengan penggunaan gelas. Sama juga penggunaan gelas. Arak sekali basuh dia tidak bersama arak. Jadi walaupun dia menggunakan cawan yang sama contoh macam minum kan. So kalau kita guna tapi cawan tu balik okey lah.
Tidak ada masalah. Arak kita hanya basuh. Arak tidak perlu disamuk. Ada perlu samuk ke arak? Tidak perlu disamuk. Basuh sekali je. Asalkan cuci. Sama cuci ya. Jangan ada kesan. Kesan dia sama ada bau dia. Sedikit tak. Dah bagi tinggal sikit lah. Bagi mampu sikit. Kena tinggal bokor pula kan. Lagi pening. Itu kita buang semua. Bersihkan, suci kan, betul-betul nak guna balik. Tidak ada masalah. Islam sebenarnya sangat mudah. Sangat mudah. Jangan kita menyusahkan. Sebab itu kita selalu doa, Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkanlah diriku, mudahkanlah urusanku. Jangan menyusahkan. Islam ni tak susah. Yang susahnya orang tak belajar. Orang tak belajar dia susah. Oh susah tak ada pakai seluar jin. Siapa ajar tak ada pakai seluar jin? Yang tidak boleh curi seluar jin, itu tak boleh. Pakai je dah, tak ada masalah nak pakai. Apa-apa pakai je lah. Tidak ada masalah. Kadang-kadang kan kita pernah dengar terlalu terikat sangat. Jadi salah sebenarnya. Islam sangat mudah. Ada risau. Soal isu apa ni Ustaz? Samak. Biasa kita dengar samak guna apa ni? Guna tanah merah. Mungkin ada tradisi lain untuk samak. Samak ni kita menggunakan dia 7 kali basuhan. Satunya daripada tanah. Satunya daripada tanah. Sebaiknya kita basuh dengan tanah sebab tanah ni mudah didapati. Tanah mudah didapati. Basuh dengan tanah sekali, kemudian 6 kali lagi ulang dengan air biasa. Itu sahaja. Sebab guna tanah ni sebab mudah didapati. Boleh tak guna sabun misalnya? Kalau tak ada tanah sebagai alternatif sabun, ada juga orang membenarkan. Tidak ada masalah. Tapi yang paling mudah tanah lah sekarang. Tanah. Yang paling senang tanah lah. Tanah ni tak semestinya tanah merah. Tanah yang asalkan tanah. Yang asalkan tanah. Yang dicampurkan air kita basuh. Pasir kita ada. Tanah. Tanah yang Tanah. Tanah. Pasir. Pasir juga. Boleh tidak ada masalah. Okey, sini. Ada sumbangan sini. Ustaz, kalau selalu orang cakap jangan pakai pakaian yang menyerupai perempuan kan. Jadi ada pendapat dia kata kalau macam rantai ni lelaki tak boleh pakai. Tapi kalau macam stainless steel perempuan tak pakai kan? Kita boleh pakai kan ya? Okay. Pakaian yang menyerupai perempuan. Dia apa yang dinamakan perempuan ni maksudnya khas untuk perempuan pakai. Contohnya rantai, inai, lipstick. Lipstick laki-laki tak pakai. Kalau pakai tu bukan laki-laki, mondan. Ini adalah pakaian-pakaian khusus yang dikhususkan kepada perempuan. Pakaian-pakaian ini kita diharamkan pakai kecuali atas sebab perubatan. Itu pun kalau kita pakai, kita bukan nak tunjuk pakai untuk kita ya, perubatan. Contohnya ada orang kata pakai gelang sebab perubatan. Jadi pakai je, tapi jangan tunjuk ke orang, pakai saja. Inai sebab tangan dia, kuku dia mau keluar sudah, jadi pakai inai sebagai atas perubatan. Jadi benda ni diharuskan sebab atas nama perubatan. Tapi kalau sengaja pakai untuk menyerupai perempuan, maka itu adalah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hak perempuan kena terjaga. Perempuan ni dah dia orang, hak dia orang ni lain bandingan kita. Perempuan yang beragama ada satu markah. Orang yang agama, perempuan yang ada agama satu markah. Kalau dia ada harta, dia dapat kosong. Jadi berapa? 10. Kalau dia ada rupa, tambah lagi kosong. Jadi berapa? Kalau dia ada keturunan yang baik, tambah lagi kosong. Dia jadi berapa? Kalau dia ada rupa yang putih, tambah lagi kosong. Jadi berapa? Itulah tambah kosong. Kalau ada ni, ciri-ciri yang lain. Tapi kalau tidak ada agama, potong satu. Tinggal berapa? Ada apa? Boleh pakai kan? Tidak pakai semua. Semua itu tidak terpakai bila tidak ada agama. Senang kan? Jadi Islam meletakkan ini khas untuk perempuan. Itu pun pakaian, perhiasannya bentuk suami dia sendiri, bukan bentuk orang lain. Suami dan suami isteri je tengoklah puas-puas. Kau nak tengok, tidak ada masalah. Itu saja. Fatwa Negeri Sembilan tu gelang haram. Kalau fatwa Negeri Sembilan buat fatwa memakai gelang hari ini kan benda. Banyak tu
orang kata untuk saintifik apa semuanya diharamkan atas sebab-sebab atas sebab-sebab yang telah dikaji lah. Kalau tengok dia punya brosur untuk yang gelang tu pun kan disebut di bawah tu, ini tidak sesuai untuk ibu mengandung, untuk ini pun tak sesuai sebab dia dibuat khas. Maknanya sekarang doktor apa tu pun dia menyentuh bahawa tiada kajian khas untuk yang itu dan boleh membuktikan bahawa aliran magnetik ni benar-benar mendatangkan kesihatan, boleh mengawal. Tapi yang rata-rata pakai hari ini bukan dia sakit pun, dia tak sakit, dia memakai dan menggunakan alasan. Kecuali memang dia benar-benar sakit, dia menggunakan itu sebagai alternatif nak cuba. Masalahnya yang ramai memakai ini hari ini tidak tahu. Dan ini kadang-kadang orang-orang yang bukan orang-orang yang juga menjatuhkanlah musuh-musuh Islam kan, dia mengambil kesempatan dulu. Kebanyakan yang pakai itu pun rata-rata orang yang macam apabila sekarang bekerja berhadapan dengan bidang teknologi kan, handphone, komputer itu ada benda itu dia akan boleh mengurangkan elektromagnetik itu yang boleh menyebabkan migrain. Itulah, tapi kadang-kadang kita orang Islam kita bukan budaya, maknanya kita terima tu bulat, kita tidak mengkaji. Kita kalau orang yang budaya yang dibawa oleh orang bukan Islam, kita lebih pada tu. Itu jadi masalah. Orang bukan Islam pakai satu je subang, kita pakai 10. Itu jadi masalah. Orang bukan Islam di telinga, kita di hidung pakai juga. Itu yang jadi kita jadi melampau-lampau, berdakwah sangat. Bukan murah tu. Subang tu pun bukan murah. Orang Islam bukan Islam pakai tattoo, kita pun pakai tattoo. Untuk apa? Atas sebab apa? Atas sebab apa? Kulit kita tak cantik kan? Saya pun balik Bangkok, saya lalulah tempat-tempat tattoo ni. Memang setiap pasar malam ada tempat tattoo, tempat lukis tattoo. Jadi orang bukan Islam tu satu budaya. Kalau kita tempat kita kongsi gelap lah. Kongsi gelap ni wajib lah pakai tattoo kan? Wajib. Ada tattoo ni lambang lah. Gigi ganas. Tapi untuk apa? Kita sebab kita buat ni untuk apa? Kalau bukan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Taala, yang bukan disuruh oleh Nabi, apa yang kita buat? Tak perlu kita buat. Nabi bagi benda yang mudah. Kau buatlah urusan, kamu lebih tahu. Tapi kamu jaga benda ni. Jaga auratnya, jaga pakaiannya, jaga etikanya, jaga akhlaknya, itu sahaja. Yang lain buatlah. Kau nak lompat, kau nak kerja 3-4 hari je, kerja lah. Tapi jangan lupa tanggungjawab kau sebagai orang Islam, sembahyang jaga itu ya. Kau nak main bola, mainlah bola, tapi janganlah main bola sampai terlupa waktu sembahyang. Apabila terlupa waktu sembahyang, bola tu jadi haram balik. Itu jadi masalah. Macam mana pula hukumnya kalau macam budaya Islam kaniban, orang pakai tattoo kan? So jadi kan benda tu macam satu budaya dengan orang. Jadi kalau macam ada yang setengah dia sudah masuk Islam kan, jadi ada yang sampai tattoo satu badan. Jadi macam mana? Dia bila dia masuk Islam, segala yang dibuat sebelum Islam itu terhapus, tidak akan dikira satu. Sebab itu dunia sebelum dia Islam. Atau muka dia ada tattoo sekalipun, dia masuk Islam. Kalau tattoo harimau, masuk Islam, mungkin sembahyang buka harimau. Kita pergi salam, harimau. Itu pun dimaafkan sebab dia sebelum dia Islam. Jadi tidak dikira apa juga perbuatan sebelum dia Islam tidak akan dikira. Sebab ketika itu dia belum jadi ahli qiblah, ahli ibadah, sebelum jadi ahli Islam. Tapi bila dia Islam sengaja nak buat, ketika itu wajib dia menghilangkan. Dengan apa cara sekalipun dia wajib. Lepas dia Islam lah dia buat tattoo, maka ketika itu tattoo ni mesti dihilangkan. Macam mana? Wallahualam. Kalau tak dapat, selagi mana tak dapat, selagi itu amal ibadat dia banyak yang tak sah. Sembahyang wajib dia tak sah, wuduk dia tak sah. Lepas tu ustaz tak sembahyang, tu pulang belakang. Itu dosa kamu. Ada orang yang saya jumpa, dia terpaksa ironkan tangan dia bekas tattoo. Itu bukan cara. Kita pulanglah mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak buat macam mana? Kita tak mahu nak dengar cakap. Ada yang orang ambil jalan mudah, contoh dia ada tattoo di tangan kan. Jadi dia wasiat sebelum dia meninggal, dia buat tangan dia tu. Dia potong. Maknanya apabila meninggal tidak boleh disakiti.
wasiat itu tidak diterima. Wasiat itu tak dipakai. Wasiat ni ada cara, antaranya wasiat harta. Wasiat harta pun kalau dia bagi semua harta tak terima. Dia kena bagi 1/3, 1/3 dari harta. Itu boleh. 1/3 itu kita terima sebagai wasiat. Tapi kalau dia bagi semua harta pun di dalam dan di luar negeri, tak boleh semua harta. Dia mesti 1/3. Itu wasiat harta. Tapi kalau wasiat lain, tengok pada wasiat. Kalau wasiat yang macam tu, tidak boleh. Macam orang yang meninggal dengan rambut yang warna merah. Wasiat nak cukur rambut macam mana nak cukur? Kau pergilah jumpa Tuhan kau dengan rambut merah kau. Tidak ada masalah. Nanti malaikat zaman ni akan tanya juga. Mungkar dan Nakir akan tanya, kenapa rambut kau merah? Dia akan tanya, aku jawab sendiri. Tidak ada masalah. Tak sempat masuk. Tak sempat. Ada tanya saya, rambut dia warna merah. Mandi banyak tu rambut merah, masih lagi bedai. Jadi nak mandi macam mana? Rambut tu masih bedai. Mandi sajalah. Apa boleh buat? Tugas kita memandikan mayat, bukan mencukur kepala mayat. Itu dia. Kalau dia jadi tukang cukur, bukan kedai kucing lah. Ada lagi salah. Ada lagi salah. Tidak. Habis. Habis sudah. Habis senang saya datang. Ustaz, berbalik yang tadi yang mula-mula tu kan, pasal pinggan mangkok tu. Kalau macam kita pergi rumah jiran, dia Cina gitu kan. Jadi dia serve kita macam pinggan mangkok. Kalau dia serve teh tu kita boleh minum lah kan. Serve tengoklah pada pandangan. Kalau kita dalam suasana masyarakat kita boleh lagi guna pinggan selain daripada pinggan itu. Kita gunalah dulu. Oh, okay. Ataupun jangan kita tanya lagi. Kita ihtimal, katalah kata dia dah ambil pinggan baru. Ada satu masalah dengan orang Islam ni, kita rajin tanya. Jadi tanya ni jadi masalah. Jadi dosa. Jadi dosa sebab kita tanya. Kalau sakit hati. Kalau takkan dah jelas pinggan tu dia baru, semua tak payah kita tanya banyak. Lagi tanya lagi banyak lagi timbul syok. Ini ayam dia makan tahi ke? Sudah tanya kata. Sampai sudah tak makan ayam kalau gitu. Najis ni ayam ni sebab najis makan tahi. Ikan makan tikus rupanya. Tak makan ikan habis. Kita sebagai itu kan tanya. Tak perlu tanya benda yang tak berkaitan dengan kita. Kita tengok ada pinggan baru, tak apalah. Cukuplah memandai ya. Saya rasa lah orang bukan Islam di negara tadi pun dia faham lah. Terutama yang berjiran dengan orang Islam dia boleh faham. Kita yang tugas kita beritahu, maklumkan kepada dia. Saya tak makan ini. Saya tak makan bukan setakat dagingnya. Semua berkaitan dengan babi. Saya kira kata dagingnya, lemak boleh. Itu jadi masalah. Ada juga kata ustaz saya tak apa babi tu dah masalah. Ustaz saya sembelih sudah babi ni. Ada juga. Babi sembelih ada juga. Macam saya dulu kan saat saya belajar, saya punya roommate orang non-Muslim lah. Tapi kan saya punya masalah tentu orang memang mau saya jauh daripada. Contohnya macam solat kan, saya memang solat berhadapan dengan dia punya almari. Dia memang kalau saya dalam solat sana, dia sebelum ni memang dia dapat pahala di sana. Tapi saya tahu dia tahu saya solat sana kan, dia sengaja letak dia punya tempat kan. Tidak ada masalah. Dia kalau kita sembahyang di gereja sekalipun, hukumnya setakat makruh. Bukan tak sah. Sembahyang kita sah. Sembahyang dalam tandas boleh, tapi makruh. Sembahyang sah, cuma tempat tu makruh. Apatah lagi kalau setakat ada benda-benda, tak ada masalah. Sembahyang je. Kita bukan nak semua dia. Tidak ada. Sebab tempat tu, kalau ada tempat lain, pergilah sebagai tempat lain. Ini dah ada tempat lain. Jangan sengaja letak tak. Sengaja letak itu. Ya, memang kawan tu majlis yang dalam memang ahli, memang dalam ada agenda dalam lah. Contoh macam dulu dalam sendiri cakap kalau dalam dapat bagi masuk orang Muslim ini pada agama dalam lain, sekarang dapat duit. Jadi macam itulah dalam cuma terpulang. Saya sebenarnya kalau orang lain nak bagi orang Islam bertukar agama semata-mata kerana duit. Orang Islam nak ajak orang lain bukan Islam masuk Islam bukan kerana duit. Orang Islam mengajak orang yang bukan Islam masuk ke Islam sebab Islam ni menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat.
Itu je, bukan sebab duit. Kalau sebab duit kan, dapat duit je lah, tak dapat pahala. Islam tak, Islam tidak pernah terlintas untuk mengajak orang yang bukan Islam kepada Islam semata-mata kerana dia bukan. Mengajak orang yang bukan Islam masuk Islam sebab nak bawa kesejahteraan. Sebab Islam itu adalah sejahtera. Cuma orang yang tak faham tentang Islam dia salah faham tentang Islam. Kadang-kadang dia nampak Islam ni